Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, so kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share kat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan loceng tang. Sebab kalau korang terlupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so sekarang aku ada dekat KL lagi, macam tu. Kerja aku ada banyak lagi yang perlu diselesaikan, macam tu. So, hari tu aku ada buat satu YouTube community. Aku ada post dekat satu YouTube, macam status kat YouTube. Macam tu aku boleh post. So, aku tanya, korang pernah tak jumpa hantu? Ataupun korang pernah tak kena ganggu dengan hantu? Minta maaf tau kalau korang ada dengar bunyi motor ke apa benda ke. Biasalah, kita ni duduk dekat tengah-tengah bandar, macam tu. Takkan nak dengar bunyi buah hantu pula. Memang bunyi motor yang kentut-kentut, cerit-cerit, prap tu memang dah biasa dah. Kadang-kadang kalau aku ni tertidur, aku kadang-kadang tertidur pukul 8 tu kan, bunyi macam tu, memang bangun tak boleh tidur sampai pukul 3 pagi. Dah biasa dah macam tu. So kita sambung cerita kita. So aku saja je lah tulis macam tu dah dekat YouTube community. Sebab apa aku tanya macam tu? Sebab aku macam terfikir, orang yang tengok video aku, korang yang tengok video aku ni, pernah tak sebenarnya jumpa hantu? Pernah tak sebenarnya kena ganggu dengan hantu? Macam tu kan? Aku rasa macam takkanlah aku seorang je dalam dunia ni yang ada kaitan dengan benda-benda macam ni kan? Rupa-rupanya ramai. Aku tengok berapa ramai. Macam-macam cerita ada macam tu. Sampai aku takut nak berak. Kau tahu tak? Aku takut nak pergi tandas. Aku bawa iPad aku tu masuk dalam tandas. Aku buka lagu kuat-kuat. Kau faham tak? Sebab aku takut. Dah lah aku duduk seorang-seorang macam tu kan. Lepas tu aku lepas baca cerita korang tu, ada juga cerita macam ni rupanya. Maksudnya bukan aku seorang je mengalami benda-benda seram ni. So tanpa basa-basi, jomlah kita tengok atau kita tengok baca balik yang aku tak baca lagi, yang aku akan cerita sama-sama dengan korang ni. So tanpa basa-basi, jomlah kita pergi tengok. Kebanyakannya dekat sini semua cerita yang macam pendek-pendek, yang ringkas-ringkas je lah cerita dia. Dia orang pun malas nak cerita panjang-panjang kan. Posting yang aku tak tu macam ni. Assalam guys, korang pernah tak kena ganggu? Kalau pernah, benda apa yang korang pernah jumpa? So aku hantar posting macam tu lah. Dan ramai gila yang komen. Okay, so kita tengok yang ni lah. Mula-mula ni daripada Roslan Lee. Dia cakap, pernah. Masa tu aku sekeluarga tidur rumah saudara. Okay, ni dia dengan keluarga dia tidur kat rumah saudara. Okay, masa tu aku tidur dekat depan pintu dengan kakak aku. Masa tu aku nampak poncong lompat-lompat datang depan rumah aku. Apalagi menangis lah dalam selimut sampai tertidur. Macam tu lah ceritanya. Semoga baik kemas selalu dilindungi oleh Allah SWT. Okey, ni maksudnya dia pernah jumpa pocong lah. Faham? Maksud dia tidur depan pintu rumah tu, mungkin kan saudara mara datang rumah kan? Saudara mara datang ramai-ramai, tak silap aku, dia pun tidur depan pintu macam tu kan. Aku pernah mengalami benda macam tu tapi aku tak pernah lah tengok pocong depan pintu rumah. Aku tak pernah macam tu. Maksudnya macam hari raya kan saudara mara datang rumah nenek kan, ramai-ramai macam tu. So mungkin benda tu macam tak sengaja kot tunjukkan diri dia kat situ kan. Mana kita tahu. Okey, daripada Naz ni pula, Waalaikumsalam. Pernah kena tindih dengan benda halus. Biasanya jin orang kata kalau dah kena tindih ni. Susah nak tidur malam dibuatnya. Tapi sekarang Alhamdulillah. Bila selalu jaga apa yang Allah perintah, dah baca ayat-ayat yang boleh lindungi diri, dah tak ada dah benda tu kacau. Ya betul. Biasanya lah kalau orang kena tindih saja-saja ni, maksudnya ni macam orang kata tak sengaja benda tu datang macam tu. Tapi kalau kerap, kalau selalu kena tindih, korang kena check balik macam tu. Maksudnya korang ada macam terlanggar benda-benda lain ke, kita tak tahu macam tu. Macam korang ada macam terlanggar pantang larang ke kan, macam tu kan. Korang ada macam dalam, contoh dalam hutan, korang ada tercakap something ke, kita tak tahu benda-benda macam tu kan. So korang kena check balik. Kalau korang selalu kena tindih macam sekali dua tu, macam biasalah, kita pun tahu benda tu kadang-kadang nak kacau kita kan. Kalau kita macam ada tersalah cakap pun, dia kacau kita juga. Tapi kalau selalu kena tindih, selalu kena kacau, kita kena check balik. Manalah tahu kita ni ada benda lain ke, macam tinggalan arwah atuk nenek ke, kita tak tahu. So korang kena check balik kalau selalu kena tindih. Okay, ni aku punya subscribers daripada Indonesia. Nama dia K. Aku pernah pas kecil, maksudnya aku pernah waktu kecil-kecil dulu, di rumahku yang dulu, aku pernah lihat bayangan lewat, tapi dia jalan ke arah tembok. Okey, dia kata waktu dia kecil, dia pernah tengok ada satu bayang-bayang lalu, okey, tapi dia pergi dekat arah tembok, okey. Terus aku pernah juga lihat tali pocong kayak bergelantungan. Dia pernah lihat, maksud dia pernah tengok tali pocong tu macam tergantung. Okey, bergelantungan tu macam tergantung lah, lebih kurang macam tu, tak silap aku. Dan aku pernah kayak kelitikin gitu. Kelitikin tu aku rasa macam dia geletek kot. Dia kena macam kena geletek kot. Dan mungkin itu arwah kakakku yang mau ngajak main, dan segitu doang sih. Korang faham tak?
Dia kata, dan mungkin itu arwah abang dia. Mantap, Mat. Aku baru cerita seram part macam ni, dah macam-macam bunyi ada. Sebab tu aku macam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Okey. Kita baca tu ayat tu So dia kata itu mungkin arwah abang dia ataupun adik lelaki dia yang dulu dah meninggal ajak dia main. Agak terkedu di situ ya kita membacanya. Tapi macam itulah. Macam itulah cerita dia. Bawah tu pula, of course pernah. Oh ni panjang sikit. Of course pernah. Masa tu bulan puasa, aku duduk asrama. Lepas je solat tarawih, aku pun naiklah dekat dom. Bila aku naik dekat dom tu, aku sedar aku naik seorang diri. Tapi pada masa yang sama, aku dengar bunyi tapak kaki lain yang naik tangga dengan dia. Okey, faham. Bunyi dia dekat sangat dengan aku. Bila aku pandang belakang, tak ada orang. Dah lah tingkat dom aku tu atas sekali. Faham? Lepas je sampai kat bilik, aku simpanlah barang, tukar baju. Lepas tu, aku pun keluar. Bila aku keluar dari bilik aku, tolehkan kepala aku kat belah kanan, aku ternampak kelibat kawan aku masuk bilik air. Kepala bapak dia. Okey. Aku pun pergilah dengan niat nak kacau dia dekat bilik air tu. Okey, maksudnya dia ingat tu kawan dia. Lepas tu dia pun cek-cek apa ni nak kenakan kawan dia lah tu lebih kurang. Last bila masuk je dekat bilik mandi tu, aku tak nampak kawan aku pun. Dalam bilik air tu sunyi je. Lepas tu aku terdengar bunyi pintu bilik untuk buang air tu tertutup dengan sangat kuat. Sedangkan angin pun tak ada. Yelah, kau bayangkanlah. Tandas. Nak cakap ada cermin. Cermin mana je dekat tandas. Nak cakap ada tingkap lah. Tingkap. Manalah ada sangat tingkap dekat dalam tandas. Biasanya kalau tingkap dekat tandas tu pun yang ke atas-atas yang tinggi-tinggi tu. Kau bayangkan tak adanya tingkap yang besar-besar macam dekat rumah kita ni. Tandas. Kalau cermin ia banyak. Kan? Cermin nak tengok muka waktu kita nak baru gigi tu dekat dalam tandas mungkin banyak. Tapi kalau tingkap, aku rasa tak banyak. Melainkan dekat pintu nak masuk tandas tu je lah punca angin boleh masuk kan. Lepas tu aku mulakan dengan buka langkah 1000 menuju ke bilik. Maksudnya dia lari gila-gila barai dia kan. Macam tu dia takut lah tu. Dan lepas kejadian itu keesokannya, aku demam panas. Nak dijadikan cerita ni macam tu. Okey, kita pergi. Okey, ni daripada fans Ikmalno 308. Ini panjang jugalah cerita dia ni. Panjang tapi tak berapa nak panjang sangat. Tapi boleh tahan panjang lah cerita dia. Pernah waktu tu nak balik sekolah dah. Hujan lebat sangat. Tiba-tiba kawan saya cakap beg dia hilang. Kebetulan mak ayah saya masa tu ambil lambat sebab ada kerja. Lepas tu kami pun carilah 3 orang. Dia, saya and kawan dia lagi seorang. Masa kami tengah cari tu, saya tertengok kat tingkat atas. Nampak macam orang pandang. Masa tu saya ingat cikgu ke yang tak balik lagi kot. Macam tu dekat sekolah Jadi saya buat tak layan je lah. Lepas tu tiba-tiba kawan saya kata nak pergi tandas sekejap. Kami pun tunggu dia. Dalam masa yang sama, saya pandang je dekat tingkat atas tadi. Okey, tandas dekat blok C. Bangunan tu dekat blok B. Okey, faham? Tandas dekat blok C. Bangunan dekat blok B. Maksudnya dekat 2 blok yang berlainan. Faham Okey, lepas je kawan saya habis apa semua, kami pun turun dan sambung cari beg tu. Tapi tak jumpa-jumpa. Kawan saya bisik kat saya, weh, kita hati-hati. Takut terserempak dengan apa-apa ke? Macam tu lebih kurang. Masa tu saya dah mula takut dan fikir apa yang saya nampak tadi. Lepas tu sampai pukul 6.40 lebih macam tu. Oh, petang Nak 40 lebih petang. Saya pun cakap, weh, apa kata kita balik dulu, esok kita sambung cari? Ataupun kita minta tolong guide carikan? Kawan saya pun kata, okey lah. Masa tu kami dah basah sangat-sangat dah. Dan kami pun minta tolong guide. Masa diorang tengah cakap, saya rasa macam ada orang kat blok B tu. Jadi bila saya nak tengok, tiba-tiba guruh. Kuat, jadi saya pun biarlah dan tak pandang mana-mana. Lepas tu ayah saya sampai, saya pun terus balik. Okey, sampai situ je. Basically cerita seram yang dekat sekolah lah. Jadinya cerita seram dekat sekolah ni korang akan dapat rasa bila korang sekarang ni ada dekat sekolah. Ataupun korang sekarang ni murid pelajar sekolah. Macam tu. So lagi feel lah benda tu jadi So basically cerita dia macam tu tau. Dan ada satu komen ni. Daripada Ikmal_Niz. Masa hidup saya tak pernah kena ganggu dengan makhluk halus. Alhamdulillah dia cakap macam tu. Ada orang macam tu. Ada orang macam selama dia hidup dia tak pernah kena ganggu macam tu. Ada juga. Alhamdulillah lah dia tak pernah kena ganggu kan.
kan. So ni cerita daripada Maslina 2021. Agak panjang cerita dia. Assalamualaikum bang. Ni cerita adik saya. Hijab dia terbuka. Kejadian ni terjadi dekat Bentong, Pahang. Rumah aku tu dekat Kuantan, Pahang. Rumah dia ni dekat Bentong, Pahang. Kisah dia. Waktu kita orang sekawan berjalan-jalan sambil naik basikal, masa kita orang seronok jalan-jalan, tiba-tiba kita orang nampak satu jalan. Okey, dia nampak satu jalan. Jalan tu lurus je. Sebelah dia hutan. Jadi kita orang pun masuk dalam tu. Lepas dah separuh jalan, tiba-tiba kita orang ada nampak buluh kuning melengkung seperti pintu. Okey. Tiba-tiba kawan saya ajak masuk, jadi saya masuklah. Masa tu kita orang tak tahu tu apa. Jadi lepas dah nak sampai, tiba-tiba saya rasa tak sedap hati. Lepas tu saya ajak dia orang patah balik. Lepas dia patah balik, kawan saya ada dengar sesuatu, dia pun tegur. Lepas je ditegur, kawan saya lagi satu tu marah dia. Dia kata, janganlah tegur. Lepas je kita orang keluar dari jalan tu, tiba-tiba adik menjerit. Dia ada nampak benda tu naik motor buruk tanpa kepala kejar kita orang. Jadi kita orang terus lari ke taman. Bila dah sampai kita orang rehat kejap, tiba-tiba adik saya jerit dan cakap, kau pergilah. Lebih kurang macam tu. Lepas dia jerit, saya bawa adik saya lari. Tangan adik saya ada kesan macam kena cakar. Dia cakap benda tu yang cakar dia. Lepas je kejadian tu, kita orang pun balik rumah. Baru dia cerita dan dia lukis gambar benda tu dan tunjukkan kat kita orang. Okay, faham? Budak hijab mata terbuka ni memang jelas dekat depan mata dia. Kau faham tak? Maksud dia memang nampak benda tu jelas depan mata dia. Lagi pula dia ada bakat nak melukis. Lagi senang lah dia nak tunjuk kat orang macam mana benda tu kan. Faham? Sebab tempat tu keras. Jalan tu ada 2 rumah terbiar dan belakang rumah terbiar tu ada 2 kubur Cina. Sebab itulah keras. Faham? Lepas tu kita orang pergi masjid solat maghrib. Waktu kita orang pergi pukul 5.34 dan alhamdulillah semuanya dah okey. Okey, tu cerita saya. Bye. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okey guys, so aku dapat bacakan itu dulu cerita seram yang aku dapat bacakan untuk malam ni. Sebab apa? Daripada tadi yang aku first ada dengar bunyi dekat atas ni, aku rasa tak sedar hati. Aku rasa tak sedar hati sangat ni. Aku nak sambung sebenarnya cerita ni. Aku nak sambung tapi aku rasa sangat tak sedap hati. Rasa macam something ada dekat sini. Bunyi pun makin lama makin banyak dan makin lama makin kuat. Macam tu. So aku rasa aku stop sampai sini dulu. Kalau korang nak part tu, korang komen dekat bawah. Nampak? Kalau korang dengar lah. Kalau korang tak dengar pun tak apa. Biar aku je seorang dengar. Korang jangan takut. Okay? Korang doakan aku sihat sejahtera, sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Aku pun doakan korang macam tu juga. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, horror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye.